Lepas satu menteri yang saya terpaksa ceritakan dekat sini. Allahu Akbar. Rasa-rasanya tuan-tuan dan puan sekalian, satu hari nanti saya kena buat topik pasal kakistokrasi jugalah. Setuju tak? Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tadi saya bercerita tentang Fahmi Fadzil, Menteri Komunikasi dan Digital yang saya lihat tidak kompeten dalam menjalankan tanggungjawab beliau, kali ini saya ingin berceritakan tentang Rafizi Ramli pula, which is dah banyak kali sebenarnya saya cerita pasal Rafizi ini, tetapi adalah benda terbaru yang beliau nyatakan yang saya rasa memang tidak pantas sebagai seorang Menteri Ekonomi untuk nyatakan perkara tersebut. Sebelum kita pergi lebih lanjut, tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingin menyatakan dekat sini bahawa saya sangat menghormati beliau sebab beliau merupakan seorang yang pandai. Beliau merupakan lulusan Chartered Accountant dan bagi saya beliau memang lebih pandai dari saya lah, itu of course. Tetapi bab kata Nazri Hamdan, akan tetapi Rafizi ini mungkin kurang sesuai untuk berada dekat bahagian ekonomi sebab kepakaran beliau bukanlah bab ekonomi. Jadi apa pula isu dengan Rafizi pada kali ini? Pada 8 bulan Julai tahun 2023 ketika berada di Kedah, beliau telah berceramah meminta pihak swasta untuk melaksanakan skim gaji progresif ataupun dalam bahasa mudahnya untuk menaikkan gaji lah senang cerita. Sebab untuk menangani masalah kenaikan harga barang, maka Rafizi kata pihak swasta perlulah memberikan komitmen untuk menaikkan gaji para pekerja mereka secara progresif bagi menyeimbangkan antara kenaikan gaji dan juga kenaikan harga barang, which is dari satu segi nampak macam betul lah kalau ikutkan. Walaupun saya mungkin ada beberapa reservation berkenaan perkara itu kita cerita akan datang. Tetapi tuan-tuan sekalian, pada 9 bulan Julai besoknya juga di Alustar, Rafizi Ramli telah berkata kepada QPEX, minta QPEX tolong faham kekangan kewangan yang dihadapi oleh kerajaan, di mana oleh kerana itu kerajaan tidak mampu untuk memenuhi permintaan QPEX untuk menaikkan gaji ataupun allowance kaki tangan awam. Nampak tak dua kenyataan yang sangat-sangat kontradik dekat situ? Dekat swasta, Rafizi kata laksanakan skim gaji progresif, naikkan gaji pekerja. Tetapi dekat government sector, Rafizi kata minta maaf kerajaan ada kekangan kewangan, kita tak boleh naikkan gaji. Benda ini kontradik tuan-tuan dan puan sekalian dan sebenarnya akan mendatangkan ketidakseimbangan yang sangat-sangat teruk dalam sosio-ekonomi negara kita ini, terutamanya kalangan masyarakat terutamanya. Bayangkan tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita dah cerita tentang nak menaikkan gaji untuk combat masalah harga barang naik ini, dia bukan sekadar swasta saja naik dan kerajaan tak naik ataupun kerajaan saja naik, swasta tak naik, tak boleh. Dia kena kedua-dua, swasta dan kerajaan kena seiring. Bila kedua-dua pihak ini sama-sama menaikkan gaji mereka ke arah yang lebih progresif, maka secara tidak langsung rakyat akan mendapat lebihan wang untuk dibelanjakan dan mengatasi masalah kenaikan harga barang secara plasternya lah kalau ikutkan. Tetapi kalau kita just naikkan gaji kaki tangan swasta sahaja, kita minta swasta saja naikkan gaji, kerajaan tak payah. Bila swasta naik gaji, kos untuk swasta ini akan meningkat, termasuklah kos perusahaan, kilang-kilang, kedai-kedai dan macam-macam lagi, terutamanya mereka yang berkaitan dengan pembekalan barangan dan juga perkhidmatan. Bila kos ini meningkat, ianya akan meningkatkan harga lagi. Tetapi kaki tangan awam yang gajinya kekal ataupun tak ada allowance tambahan ini, mereka akan lagi terbeban. Sebab kos dah meningkat, harga barang makin naik sebab gaji orang swasta dah naik, maka perusahaan swasta ini nak tampung kenaikan gaji tersebut, menaikkan harga barang. Yang kerajaan ini apa cerita ni? Sebab mereka tak naik gaji, mereka tak dapat allowance tambahan, maka mereka ini akan terus terbeban, akan terus dicengkam dengan masalah kos terhidup. Maka sebab itulah kita katakan, kenyataan Rafizi ini sebenarnya boleh dikatakan tidak berpijak di bumi nyata sebenarnya. Dalam masa yang sama kau minta swasta naikkan gaji, laksanakan skim gaji progresif whatsoever, engkau pula boleh minta kaki tangan awam bersabar, kita tak boleh naikkan gaji sebab kita ada kekangan kewangan. Kalau nak naik, naik dua-dua. Kalau tak nak naik, jangan naikkan dua-dua. Dan pasal harga barang itu pula, sebenarnya menaikkan gaji bukanlah satu-satunya cara untuk memastikan rakyat mampu untuk berbelanja selepas ini. Ada banyak cara dan insya-Allah ramai pakar-pakar ekonomi telah menyatakan pandangan-pandangan dan cadangan-cadangan mereka bagaimana kita boleh combat masalah harga barang ini. Tetapi macam saya katakan tadi, itu adalah isu lain altogether. In the end of the day, kita nak bercerita tentang dua kenyataan Rafizi yang boleh dikatakan sangat-sangat bercanggah dan menampakkan lagi betapa beliau ini macam tak berapa faham tentang asas ekonomi sebenarnya. Tetapi macam mana yang kita nak buat, Rafizi Ramli masih lagi Menteri Ekonomi dan kerajaan ini adalah kerajaan beliau. Dan bak kata Sani Hamzan, kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.